Soalan nombor 9. Ungkapkan 18 minit sebagai peratusan daripada 1 jam. So di sini kita tulis disebabkan 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So kita boleh tulis sebagai 18 bagi 60 kali dengan 100. So ini bersamaan dengan, kalau kita selesaikan, ini bersamaan dengan 6 bagi 2, 3, 18 bagi 2, 9, kali 1, 3, 3 kali 3, 9, ini bersamaan dengan 30%. So jawapan dia adalah 30%. Okay, soalan nombor 10. Nombor 10, 40 minit daripada 1 jam diungkapkan sebagai, serupa juga 45 bagi dengan 1 jam. Okey, 45 bagi dengan 60 kali dengan 100. So kalau ini, kali dengan 100 kali dengan 100. Kalau kita selesaikan ini, kita akan dapat 75%. So jawapan dia adalah D. Soalan nombor 11. 36 orang murid merupakan 90% daripada murid dalam sebuah kelas. Cari jumlah bilangan murid dalam kelas itu. Bermaksud di sini 90% daripada X. So X ni adalah jumlah murid dalam kelas bersamaan dengan 36. Ini bermaksud 90% X bersamaan dengan 36 ataupun 0.9X bersamaan dengan 36. X bersamaan dengan 36 bagi dengan 9. Dan kalau kita selesaikan ini, kita akan dapat 40. Kita akan dapat 40. Ini 0.9. Kita akan dapat 40. Cari bilangan murid dalam kelas itu 40. Jawapan dia adalah D. Okay, soalan nombor 12. Terdapat 160 orang pekerja di sebuah kilang. 40% ialah pekerja asing. Jika kilang itu mengupah 40 orang pekerja asing lagi, berapa peratuskah pekerja tempatan? So maksud di sini pertambahan kepada 40 orang pekerja asing dan dia nak cari berapa banyak peratusan pekerja tempatan. Baik, di sini kalau kita nak gambarkan kat sini, kita ada, dia kata 40%. So mungkin lebih kurang begini. Kita ada 40%. Ini adalah asing, pekerja asing. Dan kalau ni 40% bermaksud remaining adalah tempatan. Pekerja tempatan, ini adalah tempatan sebanyak 60%. Terdapat 160 orang pekerja di sebuah kilang. Bermaksud di sini 40%, okey, 40% daripada 160 adalah pekerja asing. So ini bersamaan dengan 40% kali dengan 160. Sebab jumlah semua ni adalah, pekerja kilang adalah 160. So ini kalau kita selesaikan, kita akan dapat 16, ini bersamaan dengan 64 orang. So jumlah ni adalah 64 orang. So 40% adalah bersamaan dengan 64 orang. So kalau di sini bersamaan dengan 64 orang, 60% ini adalah bersamaan dengan 160. Ini bersamaan dengan 160 tolak dengan 64. Kenapa? Sebab jumlah pekerja adalah 160. So kalau 160 tolak dengan 64, ini kita akan dapat 96. So ini bersamaan dengan 96. So sekarang, jika kilang itu mengupah 40 orang pekerja asing lagi, berapa peratuskah pekerja tempatan? So nak cari peratusan pekerja tempatan yang baru, kita ada 96 bagi dengan jumlah pekerja yang baru adalah 160 campur dengan 40 kali dengan 100. So ini bersamaan dengan 96 bahagi dengan 200 kali dengan 100. 12. Ini kita akan dapat 48
So jawapan dia adalah C. Okay, soalan nombor 13 di sini. Sebuah buku dijual dengan keuntungan 10%. Jika harga jual buku ialah 30.80 sen, RM30.80, hitung harga kos buku itu. So baik di sini diberi bahawa keuntungan 10%. Bermaksud kalau kita bina persamaan 10% daripada 10% ni adalah bersamaan dengan 10/100. Kenapa? Ini adalah peratus keuntungan 10% daripada harga kos. Sebab keuntungan ini adalah keuntungan, bermaksud ini adalah keuntungan campur dengan kos. 10% daripada kos adalah keuntungan. So ini adalah keuntungan. 10% daripada kos adalah keuntungan, dan keuntungan ditambah dengan kos ini mestilah bersamaan dengan harga jual 30.8, ataupun di sini ini bersamaan dengan 0.1x campur dengan ini ada 1 ini 1x bersamaan dengan 30.8, ataupun 0.1 campur 1 X bersamaan dengan 30.8 dan X bersamaan dengan 30.8 bahagi dengan 30.8 bahagi dengan 1.1 dan ini bersamaan dengan 28, ataupun jawapan dia adalah A RM28. Okey, soalan nombor 14. Rantai harga asal so harga kos seutas rantai berharga RM60 dijual pada harga RM54 semasa jualan murah. Hitung peratusan penurunan harga rantai itu. So bermaksud di sini harga kos bersamaan dengan RM60. Harga jual bersamaan dengan RM54. So penurunan bersamaan dengan 60 tolak 54, ini bersamaan dengan 6, bersamaan dengan RM6. So peratus penurunan ini bersamaan dengan 6 bagi dengan harga asal ataupun kos So kos adalah 60 kali dengan 100. So ini bersamaan dengan 60%. Bersamaan dengan 10%. So jawapan dia adalah B. Soalan nombor 15. Dalam suatu ujian sains, Suresh mendapat 82%. Jika terdapat 80 soalan dalam ujian itu, berapa soalankah yang dijawab dengan salah? So salah bermaksud kalau 82 bermaksud kat sini adalah 82/100 kali dengan 50. So ini adalah jawapan betul So ini bersamaan dengan 41. So ini betul. So kalau salah bermaksud ini bersamaan dengan 50 tolak dengan 41. Jawapan salah. So ini bersamaan dengan 9. So jawapan dia adalah B. Soalan 16. Azlina menjawab 10 soalan daripada 40 soalan dalam suatu ujian matematik dengan salah. Berapa peratus markah yang diperoleh? So 10 daripada 40, maksud dia yang salah 10/40 kali dengan 100. Ini peratus salah peratus salah. Sini 2 kali 2, 2 kali 5, 2, 5, 25. So 25%. Okey, bermaksud yang salah di sini adalah peratus salah So peratus salah adalah 25%. Jika terdapat 50 berapa peratuskah markah yang diperolehnya? Bermaksud
peratus betul betul bermaksud 100% tolak dengan 25%, ini bersamaan dengan 75%. So jawapan dia adalah 75%. Okay, soalan nombor 17. Alia ada RM75. Dia membelanjakan RM11.25 untuk alat tulis. Berapa peratuskah wangnya yang tinggal? So dia ada RM70. Dia belanjakan RM11.25 untuk alat tulis. Berapa peratuskah wangnya yang tinggal? So dia ada 75 tolak dengan RM11.25. Kenapa kita tolak? Sebab kita nak cari dia punya wang yang tinggal. So 75 tolak 11.25. So ini bersamaan dengan 63.75. So 63.75 ni adalah dia punya wang yang tinggal. So peratus wang yang tinggal adalah 63.75 dibagi dengan wang asal 75 kali dengan 100. So ni kalau kita selesaikan, bagi dengan 75 kali dengan 100, so kita akan dapat bersamaan dengan 85%. So jawapan dia adalah B. Soalan nombor 18. 120 dinaikkan sebanyak 60. Cari peratusan kenaikan. So bermaksud 60 bagi dengan 120 kali dengan 100. So ni bersamaan dengan 50%. So ni jawapannya 50%. Soalan nombor 19. Tukarkan 85% kepada perpuluhan. So tukar ke perpuluhan bermaksud 85% adalah 85/100. So inilah bersamaan dengan 0.85. So jawapan dia 0.85. Okey, soalan nombor 20. Pak Ali menternak sejumlah 1,600 ayam dan itik. So ayam dan itik ni lah 1,600. 20% daripadanya adalah itik. Jika bilangan ayam berkurang sebanyak 50%, hitung bilangan ayam pada akhir tahun. Okay, so maksud dekat sini, kita ada 1,000, okay, kita ada macam ni kita ada ayam 80% dan itik kita ada 20%. So ini adalah ayam dan ini adalah itik. So ayam sama dengan 80% daripada 1,600. So ini bersamaan dengan 1,280. Kemudian bilangan ayam berkurang. So ayam berkurang 50%. So bermaksud di sini 50% daripada 1,280 ataupun 0.5 kali dengan 1,280, ini bersamaan dengan 640. Okey. So sekarang dia nak cari bilangan ayam pada akhir tahun. So bermaksud dia telah berkurang sebanyak 50%. Ni 50%. So jawapan dia adalah 640. So 640 adalah A.